Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu pada satu topik yang agak menarik. Saya nak tunjuk sebelum kita start ni gambar ni. Anda tengok betul-betul ni tapeworm. Okey, dalam otak ni. Tengok dia punya cara dia tu depan dia tu, tengok. Okey. Tu dia punya gambar macam mana rupa kat dalam otak. Ni cerita-cerita macam ni ada dalam, kalau you tengok dia boleh pergi sampai ke otak, sebenarnya memang boleh betul. Tu gambar-gambar yang real yang telah didokumentkan dalam filem-filem atau dokumentari sains. Saya tengok pun nak gerun juga, panjang. Cacing. Kita fokus kepada, walaupun ada 3 jenis kalau disebut dalam family parasite. Tahu tak parasite? Parasite ni maksudnya buatan makhluk Allah ni yang berbentuk cacing ke ataupun benda-benda kecil, sampaikan kalau nyamuk punya Aedes tu pun itu dikira parasite juga. Cacing tu ada banyak jenis lah. Bila dia masuk dalam badan kita, parasite adalah makhluk ni dia ambil tapi dia tak bagi apa-apa, dia cuma ambil je. Dan dia maksudnya dia memang suka mencuri lah. Body kita tu kalau tak jaga betul-betul sampai tidak mencukupi nak supply makanan ataupun nak jaga dia je, dia tak bagi balik apa-apa pun. Tu dia panggil parasite. Lama-lama kalau kita jadi tuan rumah, kita yang lingkup. Beberapa jenis cacing yang biasa you dengar dan mungkin you pernah dapat pengalaman dahulu pun. Okey, dia ada threadworm ataupun orang panggil cacing benang. Ada satu design macam orang panggil cacing gelang, orang panggil roundworms. Ada orang panggil tapeworm. Yang very famous tapeworm lah yang saya tunjuk tadi, yang naik ke kepala tu. You nampak tak dia punya serombong depan tu bila dia nak isap tu? Masya Allah. Tapeworm ni cacing pita. Lepas tu you pernah dengar cacing cangkuk. Dia hookworm. Yang you kata cacing kerawit tu yang kadang-kadang putih-putih yang banyak berulat-ulat tu, betul tak? Jangan baik-baik. Yang penting sekali ialah saya nak cerita dia ni boleh travel. Dia boleh pergi, selalunya kalau dia tak kacau otak pun dia boleh kacau sampai ke mata pun boleh. Dia boleh pergi ke mana lagi, liver. Selalu ni tempat-tempat yang dia suka orang panggil mengopi lah. Dan dia orang ni suka beranak, dan bila dia beranak tu bukan berpuluh, beratus-ratus. Kalau tak jaga betul ni penuh dengan kita punya badan tu dengan dia orang aja. Dan jaga baik kalau bulan penuh. Kalau bulan penuh ni berarti dia kadang-kadang orang tu lebih aktif dari segi kesakitan ataupun dia punya masalah, gejala dia akan timbul lebih pada waktu bulan purnama. Siapa tahu kenapa? Sebab parasite ni dia lay eggs, dia bertelur lebih pada waktu-waktu yang sebegini rupa. Sebab itulah bulan punya terapi itu pun ada makna juga kan dengan gelombangnya. Ini betul, terutama sekali dia boleh keluarkan endotoxin. Maksudnya bahan yang kalau dia tak naik pun ke kepala, dia boleh mengeluarkan satu bahan toksik, chemical yang boleh naik ke kepala pun. Kalau you tengok anak atau cucu you sampai orang panggil ascites, perut buncit lah kan, itu pun you kena check juga. Dan kalau nombor 1, tidak lain tidak bukan ialah stomach pain. You bahagian perut ni kalau komplain sakit dah doktor bagi ubat apa-apa, selalunya cacing ni last orang buat diagnosis, faham tak? Dia tak akan teka kata ada masalah cacing. Dia selalu mungkin masalah gastrik dulu atau masalah salah makan. Bahagian sampaikan kalau orang tu dah cirit, kata food poisoning dan sebagainya. Tapi kalau setengah orang tu sampai berbelas-belas kali dia punya cirit dengan main, disebabkan oleh cacing ni. Diarrhea nombor 1, ada yang mual, ada yang vomiting, ada yang sampai muntah-muntah. Of course senang dapat kembung aja. Tak baik, dah makan ubat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pun jaga baik-baik. Sebab ini boleh merupakan sebahagian daripada masalah. Kalau you dah bagi, nanti saya cerita tentang ubat cacing masih tak baik, baru you patah balik kepada diagnosis lain. Sebab zaman sekarang ubat cacing beres kalau betul-betul you makan ikut dos yang saya nak bagi nanti. Fever pun boleh, demam. Lepas tu bloating. Tahu bloating tak? Bloating ni macam kembung dan campur gas semua sekali tadilah. Segah je rasa perut ni macam besar je kan. Okey. Yang paling obvious, salah satu daripada makanan terutama sekali daging yang tak dimasak dengan betul ataupun tak dimasak dengan secukupnya. Okey, that means masih lagi cacing ni boleh hidup lagi.
Alright, jaga dia punya telur dia, dia punya larvae dia. Kalau yang dah dewasa tu, kadang-kadang you pernah tengok selalunya kat YouTube dia orang tuang Coca-Cola ke, tuang benda bergas, nanti cacing tu keluar daripada daging tu. Memang betul pun. Okey. Okey. Daripada air boleh. Daripada, jangan kata daging saja, ataupun bahan-bahan, kalau yang telur ni pun jaga baik-baik. Kalau you dah biar lama sangat pun kadang-kadang dia boleh juga tempat bekas-bekas tempat tu, kalau ada budak-budak ataupun anda sendiri tangan tak bersih, dia boleh masuk dalam makanan tu. Okey, dan senang sekali kalau vegetable pun daripada ladang-ladang yang berkenaan zaman sekarang ni ada juga masih lagi menggunakan sampaikan. Yelah, you tahu kan, kadang-kadang you pernah dengar cerita yang pelik-pelik pakai ada lagi najis yang terkena, ataupun bekas-bekas cacing ni boleh lagi merebak daripada tanah. You pijak jalan kaki ayam. Siapa yang suka berkebun tu, hati-hati kalau you tengok-tengok lepas kebelakangan ni you dah mula ada lagi masalah, bukan saja diarrhea, ada kembung semua tadi, tapi ada lagi benda lain. Okey. So ais ketul, ais yang you beli kat kedai, ais pun boleh. Dalam tu ada dia punya benih dia. Maksudnya dia punya anak-anak dia, jaga baik. Okey. Lain pada tu kebersihan lah. Boleh transfer, terutama sekali budak-budak kan, dia main benda-benda yang kotor lah. Tetapi jaga baik, tengok cucu, tengok anak, semua tu boleh kerap berlaku kepada kanak-kanak, tetapi zaman sekarang ni orang dewasa pun boleh kena. Faham? Baik. Seterusnya, nombor 3 pula. Tadi saya dah cerita tentang gatal bahagian dubur. Ini petanda confirm. Kalau baby you, anak you ke cucu you memang gatal kat bahagian tu, dia garu atau korek-korek tu, confirm. You kena pergi check dengan doktor. Tapi first diagnosis you ialah ada cacing dalam badan dia. Okey. Dan selalunya dia garu pula lebih pada belah malam. Kenapa belah malam? Sebab cacing ni aktif belah malam. Tuhan bagi dia agaknya tidur siang, malam dia berjaga kot. Okay? Dan selalunya jangan sampai kena infection pula lagi. Ada bakteria pula lagi, nanti bahaya kan. Okey, satu lagi. Orang dewasa pun sama juga. Kanak-kanak pun sama. You tengok dia tak berapa nak melawak lagi dah. Dia tak suka main, dia letih, dia lesu. Dan you tengok kadang-kadang sampai pucat pun. Sebab apa? Dia boleh jadi sampai anemia pun. Sebab apa? Makanan-makanan kita, zat-zat makan semua ni menurun. Disebabkan oleh ada makhluk lain yang sudah menawan kawasan, terutama sekali awal-awalnya intestine lah, sebelum dia pergi ke tempat-tempat lain. Okey, dan pencernaan dan absorption, okey, pengambilan makanan zat-zat tu pun dah terganggu. Sebab apa? Dia yang dah makan dulu. Okey, dan terlebih lagi kalau you suka tak ikut D&D diet, maksudnya gula lebih, susu pula, gula, susu confirm dengan daging. Jaga baik-baik. Okey, dan brain fog, maksudnya otak kita dah mula jadi blur. Blur maksudnya apa? Dia mula kelabu lah. Dia mula jadi orang panggil sampai pening-pening kepala, dah tak boleh ingat. Dan selalunya kalau tak awal jumpa cacing-cacing dah sampai ke otak tu, dia boleh bawa maut. Ini bukan melawak. Kes-kes ni kalau lambat memang bahaya. Seterusnya, kalau you tidak ada sebab kenapa you turun berat badan you bukan diet, you tak ikut nasihat sesiapa, tengok-tengok macam risau pula, nak kena fikir pasal kanser ataupun masalah penyakit yang serius kan. Selalunya kalau kanser tu berat badan menurun tanpa sebab, selera pun, ni pun selera ada dua jenis. Satu, you boleh rasa lapar sangat disebabkan you tak cukup makanan yang memberi tenaga kepada body you, jadi you rasa macam tak cukup je selalu. Itu satu faktor. Satu lagi kes ialah you rasa macam tak ada selera. Sebab apa? Ada gangguan makhluk asing yang dah mula mengganggu you. Okey, dia yang tengah duk makan syok, you sampai tak ada selera lagi dah. Okey, seterusnya ada lagi kes, ada orang sampai jadi anxious, jadi resah, gelisah. Maksudnya dia punya mood, emosinya terganggu, kan. Sebabkan cacing ni dia bukan makan saja, dia boleh keluarkan bahan-bahan toksik. Yang tu yang kita tak seronok tu, dia masuk dalam darah kita, dia naik ke kepala, mulalah jadi tak betul. Okey, so kalau you tengok benda-benda pelik macam ni, kalau doktor dah buat perubatan biasa yang tak suspek,
prasangka, dia kena suspek baru you boleh teringat kepada cacing ni. Tapi ramai orang termasuk kita doktor pun kadang-kadang tak terfikir tentang cacing ni. So berbalik kepada kanak-kanak pula, kalau you tengok ketumbesarannya, dia punya growthnya terbantut. You tahu kan, kalau setahun sekian selalunya orang nampak besar ni, atau 2 tahun, 3 tahun masih lagi macam umur setahun setengah, tak besar-besar ni, selalunya memanglah you patut suspek ada cacing dalam badan dia. Okey. Lepas tu siapa yang dalam ni yang pernah orang panggil teeth grinding, dia kalau tidur dia bunyi macam dia tengah duk gigit gigi dia, kik macam tu. Kalau you ada masalah ni ataupun partner you ada macam ni, tak kira umur berapa pun, katakan dah 60-70 pun, you check sama ada dia ada cacing atau tidak dalam badan dia. Nanti saya cerita juga cara nak check ni. Okay. Lepas tu orang heran juga macam mana sampai cacing ni boleh menyebabkan gigi boleh macam ada orang paksa you gigit pula gigi you kan, sampai nak ni lah, haus pula dah. Tiap malam dah beberapa minggu dah macam tu. Rupanya bukan tabiat, dia ada kaitan dengan magnesium, dengan kalsium, ada kaitan dengan you punya jaw ni, dengan muscle ni kan, dia dah terganggu. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh cacing tu. Jangan main. Okey. Dan selalunya you ada masalah insomnia. Tahu insomnia tak? Maksudnya apa? Sukar nak tidur. Ataupun kalau tidur you terganggu. Maklumlah, memang ada cacing ni tengah aktif. Malam dia lagi aktif. Okey. Dan saya dah cerita tadi, kalau dia dah tarik makanan, zat-zat semua tu, termasuklah iron. Kalau iron tak ada, apa jadi? Anemia kan. Sebab tu you tengok orang yang ada cacing ni, dia tak pernah nampak sihat walafiat lah. Okey, jaga baik-baik. Okey, right. Skin, selalunya kulit kita you akan sentiasa ada masalah gatal. Okey, dan kadang-kadang sampai jadi eczema pun. Ada macam penyakit kulit pula, tak pasal-pasal. Okey. Ni semua disebabkan oleh cacing tu mengganggu bukan saja vitamin, mineral, dan dia juga boleh menyebabkan alergi, alahan. Okey, sehingga kan boleh dapat rashes, ruam dan sebagainya. Ada 2 lagi gejala yang besar, iaitu satu ialah sakit badan, joint pain, sendi-sendi, tak tahu sebab. Otot you sakit lain macam je. Kan ni selalunya tak bersebab. You kena suspek malam ni. Sebab tu lah ramai daripada anda yang minat nak dengar ni, sebab ya tak ya juga mungkin terlupa kot pasal cacing, macam tu. So sebab tu saya, kalau pesakit kanser saya pun, sebelum saya start dengan ubat ataupun bukan ubat lah, maksudnya suplemen lain untuk kanser pun, saya kena habiskan soal cacing dulu. So kita bagi ubat cacing untuk pesakit kanser awal lagi. Minggu pertama dah bagi sebelum dia masuk kepada peringkat seterusnya. Jadi anda yang tak ada masalah besar-besaran, penyakit yang menakutkan, kita kena clearkan cacing dulu. Sebab cacing ni hampir berapa persen? Hampir 70-80% daripada kita, kalau kita bawa carrier cacing ni, kita tak ada gejala pun. Dia tak tunjuk yang kita ada masalah garu, gatal semua. Tak ada. Tahu-tahu dia dah membesar dah banyak. Tengok-tengok badan kita rasa macam slim je, macam tak payah jaga badan dah boleh slim, padahal tak sihat. Jadi setengah orang sampai jadi tak boleh bergerak pula. Itu dah teruk sangat. Dia ganggu joint, dia ganggu muscle kita, macam jadi keras pula. Okey, semua, bukan satu lengan saja, tapi selalunya seluruh badan, generalize. Ada satu lagi kes, kalau selalu banjir, tahu banjir tak kan, you kena lebih hati-hati. Kalau saya pernah dulu dengar cerita orang Kelantan atau Terengganu, masa musim Tengkujuh, dia jadikan banjir tu sebagai satu festival, tahu tak? Dia orang pakai elok-elok, dia pergi, orang utara kata randuk ayak ni kan, dia main ayak ni lah kan. Jaga dengan baik, sebab waktu inilah parasite ni ataupun cacing ni lebih senang masuk ke dalam badan you melalui tangan, semua pegang, masuk mata semua tu, dengan air tu semua memang senang kena. Dan yang ni amoeba ni, yang daripada banjir ni, yang ni yang lebih senang naik ke kepala. Jenis cacing yang waktu banjir ni, dia boleh pergi ke mata, dia boleh pergi ke liver.
Satu lagi ada satu jenis apa tu parasite juga yang melalui seks, okey, tapi yang tu Trichomonas lah. Malam ni kita tak berapa fokus pada tu sebab dia bukan macam berbentuk cacing sangat. Okey, yang ni yang cacing ni kalau boleh sebelum you ambil ubat, tolong check you punya stool dahulu. Kalau boleh hantar apa tu najis you dulu, ditest sama ada tak. Tapi tak ada pun kita akan bagi juga ubat ni. Cuma kalau ada tu you kena lebih serius. Check apa tu you punya najis. Selalunya hospital atau lab yang bagus dia akan minta you buat sekali. Kalau tak ada juga, kalau you masih lagi ada masalah sign and symptoms tu yang saya cerita tadi 10 tu benda, kalau you masih lagi ada, doktor kadang-kadang repeat lagi sekali. Dia tak puas hati tengok you punya apa najis tu masih kosong lagi. Sebab apa? Dia ikut cycle kan. Cacing ni dia ada dia punya cycle berapa minggu, selalunya 3 minggu. Paling lambat sebulan dia kena habis dia punya daripada telur jadi larvae jadi ni lah anak dia, lepas tu jadi dewasa. Faham tak? Lepas tu dia beranak lagi. Dia cycle itu selalunya 3 minggu. So kadang-kadang masa you pergi check you punya najis tu, dia masa dia tak aktif. Faham tak? Dia tak nampak, dia belum hatch. Dia tak nampak apalah. Faham tak? So tak semestinya you tak ada cacing. Sebab dalam dunia ni 10% daripada kita confirm. 10% banyak tu. Kalau katakan rakyat Malaysia 33 juta average lah. Dah berapa? 10%. 3.3 juta rakyat tengah duk bawa cacing. Jangan main. Sama banyak dengan orang diabetik pula tu. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, ubat yang dimaksudkan senang aja. You boleh ambil 400 mg Zental, okey, untuk orang dewasa ataupun atas daripada 2 tahun. Bawah pada 2 tahun ambil 200 miligram cukup. Selalunya 2 biji. Kalau ambil yang orang dewasa punya itu 2 biji. Kalau yang budak-budak ambil ikut dia punya satu botol ke atau setengah botol ke, ikut dia punya dos yang ditulis kat belakang tu. Untuk atas pada 2 tahun 400 miligram, sikit je tu. Lepas tu kalau bawah pada 2 tahun 200 miligram, setengah daripada orang dewasa lah. Faham? Kalau you lupa, senang je, you pergi jumpa pharmacist. Yang ni ubat all over the counter, tak payah ambil prescription pun tak apa. Okay? Dan satu lagi nama Noxworm ataupun yang nak coklat tu ada lagi yang budak-budak kan, dia ambil yang brand Champs ke ataupun Amzol ke, ada 4-5 jenis lah kat farmasi tu. Semua tu sama dia punya kandungannya, cuma brand je lain-lain, perasa dia lain-lain. Tengok budak tu boleh kunyah ke, dia suka nak telan ke, ikut kemampuan ataupun kesukaan budak tu. Tak boleh paksa dia kan. Tapi ramai dah buat berbentuk macam ni lah, macam chewable, boleh dikunyah-kunyah, sedap lah kan. Sekali dalam 6 bulan. Saya ulang, sekali dalam 6 bulan. Berarti setahun berapa kali? Setahun 2 kali. Paling-paling kalau you terlupa pun setahun sekali. Jangan lupa. Pasal apa? Kalau pun you tak ada cacing, tak salah, sebab dia dosnya cuma sekali. Ambil dengan air yang mencukupi. Selalunya kalau ada cacing, dia akan mati. So insyaAllah kalau apa-apa pun paling lambat you tunggu 6 bulan. Walaupun cacing tu dalam 6 bulan dah boleh beranak pinak macam-macam, banyak dah tu, tapi sekurang-kurangnya 6 bulan lagi you tibai dia lagi sekali. Faham tak? Alright. Kalau betul-betul hospital dah check, confirm you ada cacing ni, selalunya doktor akan bagi mungkin beberapa hari ikut dia punya dos. Itu bukan kerja kita. Kerja kita malam ni ialah cuma sekali 400 gram untuk anda orang dewasa ni. Cucu bawah pada 2 tahun cuma 200 miligram. Okey, dan ambil brand yang pharmacist tu bagi. Alright, yang paling senang macam saya kata tadi lah, Zental semua tu, dan dia dah siap pun tulis berapa biji nak makan, semua tu ikut je. InsyaAllah kalau you tengah ada cacing tu akan mati, you tak nampak pun, kadang-kadang dia masuk dalam najis tu, dia boleh keluar, dan you tengok badan you nampak segar balik, dan you dah mula tak blur, lepas tu you tak ada kembung lagi dah. Kadang-kadang macam magic je. Kalau cara kampung nak kena jolok dulu-dulu kan, terbakar dengan bawang putih semua tu, saya rasa tak payah lagi kot. Sebab apa? Dia semua kat bawah aja, dia bau je. Atas lagi tu kalau dia naik ke kepala semua macam mana? Sebab tu you kena ambil ubat-ubat yang dah
terbukti dan murah pula tu. Jangan atas pada RM10. Ubat-ubat ni bawah pada RM10 kan. Kalau dulu tu ada orang pakai daun pokok nona pun boleh kita minum masak periuk tu. Tapi saya rasa zaman sekarang lebih selamat. Ubat-ubat cacing ni tak payah nak buat ubat kampung sangat lah. Ada yang panggil pokok jolok cacing. Nama pun pokok jolok cacing. Kalau kita tengok memang dia ada tempat macam Tuhan jadikan pokok-pokok ni pun dia dah bagi signal dah. Memang saya percaya ubat boleh dapat daripada pokok tu. Nampak macam tapeworm pun dia punya pokok jolok cacing tu. Jumpa lagi dan saya doakan semoga anda semua dunia bahagia, akhirat syurga. So what must you do now? Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,